Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat PRN Sabah makin panas, kita terlupa satu hal. Kekalahan Najib bersama anak beliau di mahkamah diumumkan hari ini. Kita simpatilah dengan Najib, tetapi pada masa yang sama kita juga gembira kerana mahkamah undang-undang di Malaysia masih ada harapan. Hari ini diumumkan di mahkamah bahawa Najib dan anaknya gagal bayar cukai 1.69 bilion ringgit. Mahkamah menolak tengguh prosiding kebangkrapan Najib dan anak. Adakah ini bermaksud Najib dan anaknya kini sah bankrupt? Ada banyak implikasi yang boleh berlaku apabila seseorang itu bankrupt. Pertama, kalau nak jadi ahli parlimen atau ahli politik adun, beliau tidak layak lagi. Kerana orang yang bankrupt tidak boleh bertanding dalam pilihan raya, sama ada parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Jadi adakah dengan ini anak Najib yang merupakan seorang adun, kalau dialah orangnya, boleh dipecat daripada adun? Tuan-tuan dan puan-puan, disahkan Najib gagal membayar cukai 1.69 bilion. Ini satu jumlah yang bukan kecil. Dari dulu sampai sekarang, ketika kali pertama mengetahui tentang isu cukai 1.69 bilion ini, saya tertanya-tanya, berapa sebenarnya pendapatan Najib sehingga beliau terpaksa membayar cukai 1.69 bilion ini? Bayangkanlah, 1.69 bilion itu ialah sebahagian daripada pendapatan atau kekayaan yang ada pada Najib. Kalau cukai pun sudah 1.69 bilion, agak-agaknya berapa pendapatan Najib? Kan kamu sudah tahu. Ini jauh luar biasa. Dimaklumkan bahawa Mahkamah Tinggi menolak rayuan Datuk Seri Najib Razak dan anaknya, Datuk Muhammad Nazifuddin, terhadap keputusan mahkamah yang menolak permohonan untuk menangguhkan prosiding kebangkrapan LHDN membabitkan tunggakan cukai masing-masing berjumlah 1.69 bilion dan 37.6 juta ringgit. Pesuruhjaya Kehakiman Suhendran Sokhantan menolak rayuan bekas Perdana Menteri dan anaknya itu selepas mendapati tiada alasan mencukupi oleh kedua-dua perayu untuk menangguhkan proses kebangkrapan itu. Menurut Saheran, peranan mahkamah adalah untuk memudahkan kutipan dan pembayaran cukai, dan mahkamah tidak melihat sebarang kemudaratan lain yang boleh mewajarkan penangguhan. Beliau berkata, isu berhubung merit penilaian cukai adalah di bawah bidang kuasa Pesuruhjaya Khas, cukai pendapatan dan bukannya mahkamah. Hakim itu berkata, hujahan perayu termasuk isu had masa, pendakwaan pengiraan tidak tepat dan tuntutan sumbangan politik adalah perkara yang menyentuh merit rayuan cukai mereka dan ia mesti diputuskan oleh PKCP. Alasan kedua adalah terdapat rayuan yang belum selesai kepada PKCP semata-mata kerana wujud rayuan kepada PKCP tidak menghalang kewajipan untuk membayar termasuk dengan memberikan penangguhan. Dakwaan mengenai mudarat tidak dapat dipulihkan pula. Hujahan sama ada amount yang dibayar adalah untuk tujuan politik dan oleh itu bukan pendapatan bercukai adalah isu merit dan penilaian dalam bidang kuasa PKCP. Ini juga selari dengan konsep yang telah lama digunakan di Malaysia dalam kutipan cukai, iaitu formula pay first, dispute later, bayar dahulu, pertikai kemudian. Di bawah Akta Cukai, pendapatan bertujuan untuk memudahkan kutipan cukai. Kata hakim, saya tidak nampak sebarang kemudaratan lain yang boleh mewajarkan penangguhan. Sementara itu, Peguam Wee Yong Kang yang mewakili kedua-dua perayu berkata beliau telah diarahkan untuk memfailkan rayuan terhadap
keputusan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawaban kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang tanya saya, apa punca Perikatan Nasional kalah dalam pilihan raya negeri Sabah kali ini? Saya kata dengan mereka, ada 3 saja sebab Perikatan Nasional tumbang di Sabah. Pertama, karena isu penghinaan kes Roti Gardenia. Walaupun Sanusi dan Tok Hadi sudah menyatakan itu perkara kecil yang dibesar-besarkan, mereka gagal memahami hati dan perasaan rakyat negeri Sabah. Bagi saya, lebih baik Sanusi jangan buat kenyataan seperti itu. Kenyataan seperti itu bukan yang menenangkan orang Sabah, tapi lebih membuatkan orang Sabah terluka. Dengan menganggap perkara itu perkara kecil, Sanusi sebenarnya lebih memperkecil-kecilkan orang Sabah kerana isu itu penghinaan. Mana lebih, apakah perkara yang lebih besar daripada penghinaan? Kegagalan Sanusi dan Tok Hadi Awang mengerti perasaan Sabah sedalam-dalamnya menyebabkan mereka akan kalah tumbang dalam pilihan raya negeri Sabah. Lebih baik Sanusi datang, dia benda lain lah dia cerita. Dia cerita kemajuan kah, dia cerita tentang apapun yang mereka suka. Jangan ungkit tentang Roti Gardenia. Kalau dia ungkit pun, mungkin dia perlu minta maaf, cukup. Tapi bila Sanusi kata, isu Gardenia itu adalah perkara benda kecil yang dibesar-besarkan, kerana tiada lagi benda besar yang boleh dibawa dalam isu politik. Rakyat Sabah kata begini, kamu tuh yang tidak punya isu untuk dibawa ke Sabah. Pas Perikatan Nasional lah yang tidak mempunyai isu untuk dibawa ke Sabah. Tiada modal politik. Modal apa lagi yang mereka nak jual, jajah di Sabah? Kalau dia kata mereka lebih baik, alamak, SG4 tu lagi teruklah daripada Sabah. Kalau mereka kata nak mau membawa pembangunan kepada Sabah, aduh, banyak video sekarang menular di Facebook memaparkan perbezaan KK Sentral dengan Kota Bahru Sentral. Apa yang jadi? Dua-dua bezanya besar. Stesen bas di Sabah lebih besar, lebih maju daripada stesen bas yang ada di Kelantan yang dipaparkan itu. Jadi, nak mahu majukan Sabah, apanya? Tiada apa-apa. Jadi lebih baik Sanusi diam sajalah, kan? Kalau daripada dia kata perkara itu kecil dibesar-besarkan, lebih menyakitkan hati. Itu pertama. Yang kedua, yang menyebabkan PN dan PAS gagal untuk menang kerusi di Sabah ialah kerana tindakan mereka membawa gerombolan pasukan daripada Semenanjung Malaysia.
Aku nak bagi tahu, sentimen ini gagal dimengerti oleh Perikatan Nasional. Mungkin kamu kata, tidaklah. Betul. Sekarang ini, sentimen Sabahan for Sabah atau Sabah for Sabahan kuat di Sabah. Mereka gagal mengerti pemahaman itu. Kalau mereka faham itu, mereka tidak akan bawa bergerombolan, berbondong-bondong. Begitu ramainya pemimpin daripada Perikatan Nasional, khususnya daripada Malaya. Apabila mereka bawa ramai pemimpin-pemimpin daripada Malaya, Perikatan Nasional bawa, dan mereka pula diangkat macam mereka lah yang paling jago, apa yang agak-agak Sabahan fikir? Mereka akan mula fikir, wah, kalau tiada pemimpin daripada Semenanjung, tiadalah Perikatan Nasional. Pada pendapat saya, lebih baik Perikatan Nasional ketengahkan pemimpin-pemimpin Sabah yang berkualiti. Dalam Perikatan Nasional ramai pemimpin berkualiti. Aku tak dapat menafikannya. Ronald Kiande, banyak lagi pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang hebat-hebat. Tidak perlulah panggil berbonggol-bonggol, macam mana tuh, beramai-ramailah datang ke Sabah. Ini tidak. Dia buat kempen. Apabila kita tengok kempen itu, rakyat Sabah 2-3 kerat aja. Tapi yang datang semua orang Semenanjung, orang Malaya mendengar ceramah di Sabah. Dia panggil ramai-ramai supaya kelihatan meriah. Tapi ramailah yang kata, bukan orang Sabah. Pemimpin-pemimpin daripada Semenanjung. Termasuk Sanusi. Kenapa Sanusi datang? Sedangkan orang Sabah bukan minat Sanusi pun. Lepas tu, yang ketiga, faktor yang ketiga yang boleh menjadi puncak kekalahan teruk Perikatan Nasional ialah kerana sentimen kemajuan SG4 yang gagal dimengertikan oleh rakyat Sabah. Mereka kesilapan Perikatan Nasional apabila mereka betul-betul kuat bercakap tentang kononnya mahu membawa perubahan kepada Sabah, mahu membawa pembangunan kepada Sabah, mahu membawa perubahan rakyat Sabah. Ada lagi yang menulis kononnya rakyat Sabah miskin dan sebagainya. Tapi rakyat Sabah ini bukan bodoh. Rakyat Sabah sudah celik. Kita ada internet, kita ada berita dan macam-macam lagi. Rakyat Sabah tahu betapa aras kekayaan Sabah lebih kaya daripada SG4. Itu yang pertama. Yang kedua, cara memerintah Sabah lebih baik daripada Kelantan. Ya, kalau tak percaya, lihat saja berapa pelaburan yang masuk di Kelantan, Terengganu berbanding Sabah. Jadi, nak bawa isu tentang pembangunan itu agak-agak lah. Dia kata kononnya mau memperbaiki itulah, inilah, itulah, dan inilah. Aduh, dibandingkan saja dengan stesen bus di Kelantan dan di Sabah, jauh beza. Selain daripada itu, dibandingkan pula saiz Sabah dengan Kelantan, Terengganu, Perlis dan sebagainya, dan Kedah, jauh beza. Di Kedah saja, Sanusi sudah gagal untuk memajukan projek-projek di sana. Banyak projek-projek di sana yang terbengkalai, betul terbengkalai. Tapi Sanusi pula membawa kata dia mau perbaiki Sabah. Alamak. Itu tak baik dan tak elok lah. Aku rasa pemimpin-pemimpin daripada Malaya tak perlulah sebut tentang untuk mau bantu memajukan Sabah apa semualah. Semua tu dah expired punya isu. Lebih baik kau cari isu yang lain lah. Isu lah yang lain, contohnya tak payahlah, aku rasa tak payahlah. Paling penting sekali, ada satu kawan aku jumpa tadi di Pekan, dia kata orang Malaya tak perlulah sibuk sangat nak berkempen ke Sabah. Kalau mau berkempen pun datang sajalah sebagai pelawat biasa. Datang, berjalan, tak perlu berucap, kata mereka. Sebab ketika mereka berucap, makin sakit hati orang Sabahan. Isu yang kedua tadi, faktor kedua tadi, sentimen Sabahan for Sabahan itu sangat kuat di Sabah sekarang. Jadi makin ramai kau bawa pemimpin daripada Malaya, makin orang tak sukalah dengan parti itu. Sebab sekarang nih, orang betul-betul mahu Sabah for Sabahan. Entahlah, kalau kau tak percaya dengan apa yang aku cakap, tengoklah nanti. Mungkin silap-silap hari bulan, semua
calon Perikatan Nasional akan hilang deposit dalam PRN Negeri Sabah. Tinggalkan komen Anda. Kalau suka dengan video ini, share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.